Any question? Okay, so kita lihat kepada pembangunan koridor wilayah. Selepas tahun 2005, kerjasama sosio-ekonomi telah dilaksanakan melalui pembangunan koridor wilayah berdasarkan projek pembangunan. So apa yang mereka buat merupakan perancangan strategi jangka panjang yang memberi tumpuan kepada pembangunan di negeri dan wilayah yang kurang pesat untuk mewujudkan pembangunan yang seimbang antara negeri dan juga wilayah. Boleh faham tak sayang? So when they started the pembangunan, just any question darling? Hello? No. Oh, boleh faham? Amira faham? Yeah. Lavanya faham? Understand je. Okay, very good. So kita dah lihat daripada awal kita ada Felda, Felkra dan juga in situ that was under pembangunan tanah. Kemudian pembangunan wilayah kita ada pembukaan wilayah baru seperti Kejora, Dara, Ketengah. And finally to connect the wilayah dengan bandar yang besar untuk memberi pembangunan di wilayah dan negeri, mereka telah mewujudkan pembangunan koridor wilayah. So it started since 2005. Kerjasama sosio-ekonomi dilaksanakan melalui pembangunan koridor wilayah berdasarkan projek pembangunan dan merupakan strategi jangka panjang yang memberi tumpuan kepada pembangunan di negeri dan wilayah yang kurang pesat bagi membolehkan pembangunan wilayah dan daerah lebih seimbang. Faham yang ini tiga ni boleh ya? Yes. Okay, this is pembangunan kita punya koridor wilayah. So 2005 kita ada rancangan pembangunan Iskandar atau South Johor Economical Region, Economic Region dari Selatan Johor. Kemudian 2007 kita ada wilayah ekonomi koridor utara dan Northern Corridor Economic Region that is between Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Utara Perak. Dan 2007 kita ada wilayah ekonomi pantai timur atau East Coast Economic Region. Pahang, Terengganu, Kelantan, daerah Mersing dan juga Johor. Dan 2008 kita ada koridor tenaga diperbarui. Kita punya kawasan Sarawak. And finally kita ada Sabah. So Sarawak ni kita ada kawasan Tengah Sarawak and Sabah ini area utama. One of the main bandar, this is Bandar Iskandaria Johor ya. So there are two. Iskandaria ni ada kat Johor pun ada kat Perak pun ada. So this Johor plan projek wilayah pembangunan Iskandar yang dikenali sebagai Iskandar Malaysia, rancangan pembangunan Iskandar. Boleh faham sayang? So pembangunan tanah kita belajar apa? Pembangunan tanah kita belajar 3 bahagian. Correct or not? Yes. What is the bahagian? Okay, tadi kita belajar tentang pembangunan socio-ekonomi. So untuk pembangunan socio-ekonomi, okay, here. No point talking to you all. So when we talk about pembangunan, ada 4 bahagian. 1 baru kita belajar socio-ekonomi. Socio-ekonomi dibahagikan kepada 3. What is that? Pembangunan tanah, pembangunan wilayah, pembangunan koridor wilayah. Betul kan? Tanah ni kita tahu apa kita belajar tentang tanah. Kita ada Felda, Felkra, in situ. Untuk wilayah kita belajar apa? Kedah, Perda. Ada banyak lagi. Koridor wilayah kita ada Bandar Iskandar. Nah, ini adalah apa yang kita belajar tentang socio-ekonomi. Boleh faham children? Boleh. Boleh. Semua boleh. Tapi tengok exam time, semua kecut. Takut. Macam mana nak buat? So you see your friend's result or not? How's your friend's result? No, it's online. You tanya ke macam mana mereka buat? No.
Lavanya, you ask your friends? Yes, no, Chair. Why never ask? Chair, I don't wanna be civil, Chair. Don't But want- I wish them good luck, also. Okay, very good, Ma. Oh, privacy. Okay. Some say privacy. Okay, guys, why you so worried? Okay, now, kemudian pembangunan yang kedua kita akan belajar adalah tentang kerjasama pemuliharaan. Apa sayang? Khazanah. Khazanah negara, What is khazanah sayang? our treasure. Yes, our treasure. Okay, khazanah adalah our treasure. Now, our nature treasure ni kita ada dua. Satu kita ada taman apa sayang? Taman. Taman negara, Lagi satu kita ada taman laut. laut. Very good. Okay, so kita tengok kerjasama pemulihan khazanah negara bagi mengekalkan warisan untuk kepentingan generasi akan datang dan kini. Kerajaan pada setiap peringkat bekerjasama mewujudkan rangkaian kawasan perlindungan. Satu kita ada pengurusan taman laut. Okay, to manage the taman negara and untuk pengurusan taman laut. Where is taman laut? Okay, anda tengok taman negara. Okay, this is our taman negara ya. Taman negara mana yang kita nampak? Can you see our taman negara? Where is Yeah. our main taman negara? Yeah, this is the taman negara, the main one. Taman negara yang penting adalah antara 3 negeri iaitu Pahang, Terengganu dan Kelantan. This is the main one lah. Okay, apart from that, we do have Taman Negara Royal Belum Perak. We do have Taman Hidupan Liar Kerau and also Taman Negara Johor, Endau Romping. Ini taman negara. Apart from that, kita ada Sabah dan Sarawak juga. I didn't see cikgu letak gambar. Alright. So ini adalah taman negara. Taman laut adalah kawasan yang ada seabed. You know what is seabed or not? Corals. You know corals or not? Yeah. So taman laut adalah kawasan yang dilindungi oleh kerajaan untuk memelihara kita punya corals and also kita punya hidupan laut dan sebagainya, right? Okay, now, so bagaimana kita melakukan pengurusan taman negara? Nah, pengurusan kita punya hidupan liar dan taman negara merupakan tanggungjawab bersama kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. So bagi mengukuhkan kerjasama ini, pelbagai akta dan langkah telah diwujudkan. So kita ada the first one. Amira, apa akta tu sayang? Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Kemudian akta ini digantikan dengan Akta ini digantikan dengan Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 yang dikenali sebagai Akta 716. very good sayang. Okay, so in the year of 2010, nama akta ini telah diubah. Nama akta ini telah diubah. Hello, excuse me. Hello. Pak Ate, guys, sekejap. Hey guys, my mommy here. Okay. Alright. Now, so kita ada taman negara. Nah, pengurusan taman negara kita dah lihat. The first one kita ada Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 dan akta ini diganti pula dengan Akta Pemulihan Hidupan Liar in the tahun 2010. Dan akta ini juga dikenali sebagai akta apa sayang? Akta 716. Okay. Now, antara tahun 1972 hingga tahun 1978, Kerajaan Persekutuan telah mengambil alih pentadbiran semua jabatan megas tua. You know what is megas tua not? No. Megas tua is burung-burung. Can understand? That is Burung-burung? burung sayang, all type of burung. That's why they call us megas tua.
Malaysia kan ada pelbagai jenis burung kan? Kita ada burung kakak tua, burung murai, burung pipit. So all this one they call as megastua. Last time wild animals and bird was separated. Can understand? Kemudian apa yang berlaku adalah from the year of 1972 until 78 they cuba mengambil semua megastua negeri. And then kemudian Jabatan Megastua kemudian dikenali juga, kemudian dinamakan sebagai Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Boleh faham sayang? So all them join. Hidupan Liar and Megastua join together dikenali sebagai Perhilitan Semenanjung Malaysia. Can Okay, then Taman Negara di Sarawak pula terletak di bawah pengurusan Perbadanan Perhutanan Sarawak, and Taman Negara di Sabah pula terletak di bawah Jabatan Hidupan Liar Sabah. Ini dia punya jabatan-jabatan, and two kawasan taman negara yang telah diiktiraf oleh kita punya UNICEF. What is UNESCO? What is UNESCO sayang? UNESCO adalah badan. Apa sayang? I don't know. I remember UNICEF. That's only UNICEF untuk kita punya this one, kebajikan masyarakat. UNESCO adalah untuk heritage negara, World Heritage. So dia adalah tapak warisan dunia yang perlu dijaga. So two things yang menjadi pengiktirafan daripada UNESCO. UNESCO adalah United Nation, I cannot remember lah, Science and Environmental Science and lagi satu C. Organisation pertama di Malaysia pada tahun 2000, dan lagi satu adalah apa nama taman dia? First one is kita punya Kinabalu di Sabah. Second taman, apa nama taman dia? Taman Negara Mulu Sarawak. Dua-dua taman negara ini telah diiktiraf oleh dunia. Boleh fahamkah? Boleh. Boleh ya. Okay, now, so ini adalah apa yang telah okay, what is UNESCO? UNESCO adalah United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization sayang. Boleh faham? So dia adalah pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, pertubuhan pendidikan, sains dan kebudayaan bangsa-bangsa bersatu, atau nama lain dalam Inggeris adalah United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization. So mereka lah yang akan menjaga dan mempertahankan tapak warisan dunia. So dua tapak warisan dunia kita adalah Taman Negara Kinabalu dan Taman Negara Mulu Sarawak. Faham, children? Boleh ya? Faham. Okey, bagus. Nah, kemudian kita lihat kepada pengurusan taman laut. Okay, taman laut adalah kawasan perairan yang dizonkan sejauh 2 batu nautika daripada tikas air surut terendah kecuali Pulau Kapas di Terengganu, Pulau Kuraman, Pulau Rusukan Besar, Rusukan Kecil di Labuan yang dizonkan sebagai 1 batu nautika daripada tikas air surut rendah. Okay, now what is air surut? Do you remember kalau you pergi kawasan laut, your parents will tell you don't go and swim to one takat. Betul kan? Okay. Lihat sini. In laut, kita ada takat air pasang. Ini adalah air surut. Air pasang means high tide. You know what is high tide, right? This low tide. Tahu kan? Kalau air, certain time, air akan naik sampai atas. Certain ni dia boleh, kalau air dan pasang, you cannot go to certain area. Surut tu, air tu akan takat bawah sahaja. Boleh faham? Okay, this the area, 2 batu nautika atau 1 batu nautika ini kita ada the seabed. Kita ada all the corals. So kawasan ini is protected. Boleh fahamkah sayang? So ini adalah 1 batu nautika atau
2 batu nautika daripada takat air surut anda. It is a protected area because inilah kawasan di mana ada banyak apa? What is this? Banyak ikan. Boleh faham? Ikan datang kerana ini adalah kawasan koral. Koral adalah makanan mereka. Saya ajar geografi sekarang. Okay. Alright. So taman laut, kawasan perairan laut yang dizonkan sejauh 2 batu nautika dari tikas air surut terendah kecuali Pulau Kapas, Terengganu, Pulau Kuraman, rusukan besar, rusukan kecil yang dikatakan 1 batu nautika daripada tikas air surut terendah. Nah, pengurusan laut ditubuhkan untuk melindungi dan memelihara pelbagai habitat dan hidupan marin akuatik. Dan hari ini perairan di 42 buah pulau-pulau Malaysia telah digadgetkan sebagai taman-taman laut. So kita ada 42 pulau di perairan Kedah, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan juga Labuan. Fahamkah? Boleh? Faham. Okey, bagus. Nah, Kerajaan Persekutuan what they do. Nah, kita tengok membentuk dasar berkaitan dengan taman laut. Urusan taman laut diselaras oleh Mesyuarat Majlis Penasihat Kebangsaan Taman Laut dan juga Rezab Laut. Jabatan Taman Laut Malaysia ditubuhkan pada tahun 2007 sebagai agensi kerajaan persekutuan yang bertanggungjawab secara keseluruhan dalam dasar pengurusan taman laut di Malaysia. Jabatan ini juga menjalankan rondaan dan pengawal seliaan di perairan taman laut. Nah, pada tahun 2018, pengurusan taman laut dipindahkan kepada Jabatan Perikanan Malaysia. Nah, apakah peranan kita punya Jabatan Perikanan? Mereka menjalankan program restorisasi karam di laut and aktiviti pembersihan dasar laut. So you can see here dalam muka surat anda punya buku teks, lihat muka surat everybody ada buku teks kan? Okey, sila keluarkan buku teks. Anda tengok muka surat 75. Okay. Can you see 75? So, anda boleh nampak. Nah, ini adalah kita punya karang corals. Okay. Liputan karang hidup yang sihat di perairan laut. And then kita ada program restorisasi karam di taman. Because dia mati. So mereka akan tanam balik. Dia akan cuba hidupkan balik. And then ada juga aktiviti pembersihan. Kita ada aktiviti pembersihan dasar laut di Taman Laut Malaysia oleh Jabatan Perikanan dan Jabatan later Taman Negara menjalankan rondaan dan juga pengawal seliaan di perairan taman laut. Boleh faham, children? Yes. Okay, so ini adalah kita punya taman laut. So now anda boleh nampak ya. Okey. Kalau kita punya pengurusan kerajaan persekutuan, dia ada kaitan dengan taman laut. Dia sekarang daripada Jabatan Taman Laut kemudian dipindahkan kepada Jabatan Perikanan. Nah, sekarang kita lihat apa peranan negeri pula. Apa peranan kerajaan negeri? Berkuasa terhadap pembangunan pulau. Kawasan perlindungan marin di perairan Sabah pula adalah di bawah tanggungjawab kerajaan melalui agensi iaitu Taman-Taman Sabah. So mereka lebih kepada menjaga pembangunan pulau, memberi perlindungan marin di perairan Sabah di bawah tanggungjawab kerajaan melalui agensi Taman-Taman Sabah. Okay, now kita lihat anda punya buku mentor. Sila lihat buku mentor muka surat 38.
Everybody got it? Yes. Buku mentor, muka surat 38. So anda boleh nampak kerajaan menjalankan kerjasama dari berapa aspek sayang? Kerjasama di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, kita boleh lihat satu, kerjasama pembangunan sosioekonomi, pembangunan khazanah. Yang ini kita belum buat. So let me tengok dalam bentuk ringkasan apa yang kita dah belajar. Okay, so kerjasama pembangunan sosioekonomi kita ada 3, tadi cikgu dah ajar. Pembangunan tanah, pembangunan wilayah dan pembangunan koridor wilayah. So pembangunan wilayah ini kita lihat kepada 3 bahagian. Satu ada Felda, Felkra dan juga program in situ kita belajar. Okay. Now what is Felda? Bantuan kewangan dan membuka tanah baru untuk pertanian. Felkra menyatu memulih dan membangunkan tanah kerajaan yang terbiar. Dan kita punya in situ, dia membangunkan pembangunan fizikal desa seperti kemudahan asas, rumah pusat pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. So these are the 3 badan. Kemudian pembangunan wilayah ini kita belajar mereka membentuk pembukaan kawasan atau wilayah baru, Kedah, Kesedar, Dara, Kejora, Perda dan sebagainya. And then pembangunan koridor wilayah, kita lihat dia adalah projek pembangunan jangka panjang. Okay. Dia ingin membangunkan negeri atau wilayah yang kurang pesat pembangunannya, seimbangkan pembangunan negeri dengan wilayah. Seperti kita punya, this is the final one, kita ada North region, okay, and then East region, Sarawak dan juga Sabah pembangunan dia. Okay. Now, kemudian kita belajar tentang pemulihan. Yes, any question? Okay, Ken, Anis. Okay, then kita lihat kepada pembangunan tanah negara. Nah, pembangunan tanah negara, kita ada Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Nah, akta ini dikuatkuasakan dan kerajaan kemudian mengambil alih semua jabatan megas tua dan kemudian all this dikenali sebagai perkhilitan. Okay. Taman Negara Sabah diuruskan oleh Perbadanan Perhutanan Sarawak. Sarawak ni diuruskan oleh Perbadanan Perhutanan Sarawak. Sabah pula diuruskan oleh Jabatan Hidupan Liar Sabah. Okay. Bagaimana kita punya taman laut? Okay. Taman laut. Pengurusan taman laut kita ada 42 pulau di perairan. Di Kedah, Terengganu, Johor, Pahang, Sabah dan Labuan. Urusan taman laut oleh Persekutuan diselaras. Mesyuarat Majlis Penasihat Kebangsaan Taman Laut dan Rezab Laut ditubuhkan. Jabatan Taman Laut Malaysia, Perlindungan Marin di Sabah diletakkan di bawah tanggungjawab Taman Sabah. So this is kita punya taman laut yang meliputi 42 pulau dan pulau-pulau ini berada di Kedah, Terengganu, Johor, Pahang dan juga Labuan Sabah. Very important. And mereka, kesemua mereka diselaraskan oleh Majlis Mesyuarat Majlis Penasihat Kebangsaan Taman Laut dan Rezab Laut dan kemudian mereka tubuhkan Jabatan Taman Laut Malaysia. Dan kesemua ini, Sabah punya ini diletakkan di bawah tanggungjawab Taman-Taman Sabah because Sabah punya pulau ni banyak. So they were given the priority there. Okay, faham yang ini? Kerjasama kerajaan dari aspek pembangunan sosioekonomi dan juga khazanah negara, boleh faham? Boleh.
Okay, tolong baca balik ya. Now kita akan masuk kepada kerjasama dalam penyediaan rumah kepada masyarakat. Nah, apabila kita lihat yang ini, kerjasama penyediaan perumahan rakyat, rumah diletakkan di bawah kuasa bersama Kerajaan Persekutuan dan juga negeri. So, pelbagai langkah dan strategi telah diambil untuk memastikan rakyat dapat memiliki rumah sendiri. So, kita ada tiga di sana. Satu adalah zaman selepas merdeka. So, this is we are talking about selepas merdeka. This is selepas tahun 1970-an untuk perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan selepas tahun 1970-an. And finally, rumah mampu milik adalah selepas tahun 2014. So 3 peringkat yang berbeza-beza untuk membantu masyarakat. So cikgu akan ajar one by one. Now, perumahan awal merdeka. So this is selepas kita dapat merdeka. When kita merdeka? 1957. So 1957. So pada awal kemerdekaan, kerjasama menyediakan perumahan kos rendah terutamanya di kawasan bandar. So dua pihak juga terlibat, kita ada pihak kerajaan dan juga pihak negeri. Nah, Kerajaan Persekutuan menubuhkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perubahan 1964 untuk menggiatkan usaha menyediakan perumahan kos rendah. Kemudian kita ada kerajaan negeri pula. Nah, kerajaan negeri menyediakan tanah untuk dijual pada harga yang rendah kepada Kerajaan Persekutuan untuk membina rumah. Can understand sayang? So they work together untuk membina rumah kos rendah terutamanya di kawasan bandar because we are just growing. So what Kerajaan Persekutuan buat? Kerajaan Persekutuan telah menubuhkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perubahan untuk menggiatkan usaha menyediakan perumahan kos rendah. And kita punya negeri pula apa dia buat? Kerajaan negeri menyediakan apa sayang? Menyediakan tanah yang dijual pada harga rendah. Okay, thank you. Mana ini 2 ekor ni? Lavanya, Sanjay? No voice. Yes, Chair. Okay. Perumahan awal pada awal merdeka, kerajaan menyediakan rumah apa sayang? Rumah kos rendah. Rumah kos rendah di kawasan mana? Kawasan bandar, Chair. Okey, kawasan bandar. Okey, so kita ada 2 kerajaan yang terlibat iaitu Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Apa Kerajaan Persekutuan buat sayang? Menubuhkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan 1964. Untuk menggiatkan usaha penyediakan perumahan kos rendah. What Kerajaan Negeri pula buat sayang? Dia menyediakan tanah yang dijual pada harga rendah kepada Kerajaan Persekutuan. Untuk membina rumah. Okay, now kemudian 1970s pula. Okay, 1970s and also after that ya. So ini adalah perumahan bagi mengatasi masalah kemiskinan. Okay, now kerjasama membina perumahan untuk rakyat berpendapatan rendah. So ini adalah untuk mengatasi kemiskinan, bekerjasama membina rumah untuk rakyat berpendapatan rendah. Tujuan dia mengatasi masalah kekurangan rumah, langkah menghapuskan kemiskinan. So what kerajaan buat? Kerajaan telah memulakan program PPR, Program Perumahan Rakyat pada tahun 1957 untuk membina perumahan awam di seluruh negara. Boleh faham sayang? So mereka membina perumahan awam untuk seluruh negara. Kemudian kita ada negeri pula. Negeri melalui PKNS Selangor dan juga PKNP, that is Perbadanan Kemajuan Ekonomi Perak, membina rumah untuk rakyat berpendapatan rendah. And also they started program perumahan awam kos rendah. Perumahan awam is for the government sectors, government workers. Mereka sediakan rumah kepada kaki tangan kerajaan. So kita boleh nampak program perumahan awam kos rendah PAKR
melalui peruntukan kewangan yang diterima daripada kerajaan persekutuan. So ini adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan. So tujuan dia satu, mengatasi kekurangan rumah dan menghapuskan masalah kemiskinan. Federal telah memulakan PPR, Projek Perumahan Rakyat, the PPR flats and everything, Enggang flats and everything. You guys know where is Enggang flats, right? No. No, okay, Amira tak tahu. Amira, you know where is Chowkit flats? No. No, tak tahu juga. Apalah orang tak pernah keluar. Hey, you, Sanjay and Lavanya, you know where is the Enggang flats not? The masyarakat miskin punya flats in Puchong. I don't know, Chair. Aduh, you orang tak pernah keluar lah. Okay, PPR flat still exists, still around banyak place ya. Kita boleh nampak here they call it Taman Muhibah. In this area they call it Muhibah flats and everything lah. One of the Enggang flats is that side. Now, melaksanakan program perumahan rakyat 1997 untuk pembinaan perumahan awam di seluruh negara, dan negeri pula di bawah Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perak membina rumah bagi rakyat yang berpendapatan rendah. And apart from that, mereka juga memperkenalkan program perumahan awam kos rendah untuk peruntukan kewangan yang diterima oleh kerajaan persekutuan. And finally, mereka membina rumah mampu milik. Nah, rumah mampu milik is 2014. Ini lebih kepada menyediakan rumah yang lebih selesa. Okay, not the one the PPR flat is like 1 room or 2 rooms saja. Now they want to have a comfortable place for the people to stay. So tahun 2014 Majlis Perumahan Negara ditubuhkan untuk merangka strategi menyediakan perumahan mampu milik dan penubuhan pelbagai agensi serta memperkenalkan program khusus untuk membolehkan golongan pertengahan memiliki rumah. Can you understand? That too was golongan yang B40. Dan kita lihat kepada kelas pertengahan. Okay, now what kerajaan persekutuan buat, what kerajaan negeri buat. Nah, kerajaan persekutuan, program peringkat persekutuan termasuklah Perbadanan Perumahan 1 Malaysia, Prima, dan kita ada Rumah Mesra Rakyat di bawah Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Kemudian kerajaan negeri, they also bina rumah untuk golongan pertengahan, Rumah Selangorku, Rumah Mampu Milik Johor. Faham guys? Okay, sama juga dengan kita punya apa yang kita lihat, kerjasama menyediakan perumahan rakyat dalam buku anda punya, you can see in your mentor book. Ya. Okay. Kerjasama penyediaan rumah rakyat. So kita ada 3 program. Satu adalah perumahan awal kemerdekaan. Nombor 2 kita ada perumahan untuk membasmi kemiskinan. Nombor 3 kita ada pembinaan perumahan kos pertengahan mampu milik. Okay, so 3 ya. So first one, perumahan awal menyediakan rumah kos rendah. Pada masa ini mereka telah menubuhkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Kerajaan negeri pula menyediakan tanah yang murah kepada kerajaan untuk membina perumahan di bandar. Pada masa bandar ini mereka nak bina perumahan untuk kos rendah. Alright. Nah, kemudian second one, perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan mengatasi masalah perumahan. Mereka membina rumah berpendapatan rendah. So di bawah ini kita ada PPR flats. Projek perumahan rakyat dilaksanakan oleh kerajaan persekutuan. Mereka juga membina perumahan awam. Negeri pula membina PKNS, Pembangunan Kemajuan Negeri Selangor, dan Pembangunan Kemajuan Ekonomi Negeri Perak. Mereka juga membina rumah rakyat berpendapatan rendah. Dan pada masa yang sama, kerajaan negeri juga telah melaksanakan program perumahan awam kos rendah.
So the third one adalah menyediakan perumahan mampu milik. That is 2014. Okay. Kerajaan Persekutuan dan Negeri telah menubuhkan pelbagai agensi perumahan untuk membina rumah golongan pertengahan. So kita ada contohnya Prima, Rumah Mesra Rakyat. Untuk negeri kita ada Rumah Selangorku dan Rumah Milik Mampu Milik Johor. So these two, Rumah Selangorku and these two adalah negeri. Okay, now and the final one, bahagian terakhir kita ada kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan. Okay, sekolah dah habiskan topik ini. Y'all in bab 6 ah? My school in bab 6. 6 ready, okay. Lavinia, your school? Lavinia? We finished bab 6 already. We finished bab 6 already. Finish 6, going to 7 ready ah? Yeah. Okay, Sanjay? Bab 7 je. Bab 7, today I'll be finishing bab 4. I'm very sorry. I'm very late. How they can go so fast? Okay, bab 6, what you all learn? Do you still remember apa you orang belajar bab 6? Bab 5, you orang remember apa you orang belajar? Tak ingat juga. Tak. Okay. Okay, now never mind. Kita lihat kepada the final one, kerjasama dalam menjaga kita punya keselamatan. Now, kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Keselamatan dan pertahanan negara diletakkan di bawah Kerajaan Persekutuan. So, keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam diletakkan di bawah KDN. KDN adalah Kementerian Dalam Negeri, KDN. Now, pertahanan diletakkan di bawah keselamatan dan ketenteraman di bawah KDN. Pertahanan diletakkan di bawah Kementak. Kementak adalah Kementerian Pertahanan. And both these factors, keselamatan dan pertahanan, both these agency diletakkan di bawah Majlis Keselamatan Negara. Boleh fahamkah? Keselamatan di bawah siapa? Keselamatan di bawah kementerian apa? Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Persekutuan, tapi kementerian apa sayang? Tengok kat situ apa nama kementerian dia. Kementerian Dalam Yes, Negeri. Kementerian Dalam Negeri. Boleh faham? Kementerian Dalam Negeri. Okay. Now, kemudian pertahanan. Pertahanan macam mana sayang? Pertahanan di bawah Kementerian Pertahanan. Okay. Alright. Now, and both of them, Sanjay, both of them diletakkan di bawah siapa sayang? MKN. Who? MKN. Who is MKN? Majlis Keselamatan Negara. Alright. Nah, kedua-dua kerajaan bekerjasama untuk memastikan keselamatan rakyat dan kedaulatan terpelihara seperti wujudnya kawasan keselamatan khas di Sarawak dan juga Sabah. Now, masalah yang utama adalah wujud di Rajang, di Sarawak dan juga kita akan lihat masalah di Sabah. Nah, Sarawak ini, masalah pada masa ini adalah ancaman komunis. Okay, this happened selepas pembentukan Malaysia. So once Malaysia was formed and semasa Perdana Menteri Tun Razak sebagai Perdana Menteri, wujud masalah yang besar berlaku di bahagian ketiga Sarawak. You know where's bahagian ketiga Sarawak? Do you know mana bahagian ketiga Sarawak? Tahu tak tahu? Tak tahu. Okay, bagus. Okay, tengok sini. My pen is missing lah. Seeing you all, it's missing. Okay, now anda boleh nampak kat sini.
Boleh nampak kan? Okay. Right, see, Sarawak ni macam ni. Peta ni. Di Sabah. Di Sarawak. Nah, bila kita belajar Sarawak semasa tingkatan K3, kita belajar Sarawak was controlled by keluarga Brooke, betul kan? Okay, keluarga Brooke yang menawan dan memerintah Sarawak. Nah, semasa Sarawak dijajah, Sarawak telah dibahagikan kepada beberapa bahagian. Sarawak actually they divided into 5 bahagian. So this bahagian 1, inilah bahagian 2, inilah bahagian 3, ini bahagian 4, dan ini bahagian 5, and here is kita punya Brunei. Okay, now here bahagian 3 is a very long river, the longest river in Malaysia. Apa nama sungai dia? Sungai Rajang. And Sungai Rajang is directed to kawasan Kalimantan. Bawah dia kita ada Kalimantan, is Indonesia. Indonesia dia, pengaruh dia adalah di bawah Parti Komunis Indonesia. Communism is a lot here. And through the Sungai Rajang, they will always come and attack Sarawak. Boleh faham sayang? Can you all understand? Boleh. So sebab itulah satu majlis keselamatan telah dibentuk bagi mengawal kawasan Sungai Rajang. So we are going to look into that. Okay, now. Pemerintahan keselamatan. Okay. Now, kerjasama kedua-dua kerajaan bekerjasama untuk memastikan keselamatan rakyat dan kedaulatan terpelihara seperti mewujudkan kawasan keselamatan khas di Sabah dan Sarawak. Now, pemerintahan keselamatan daerah Rajang. So daerah Rajang is the kawasan yang cikgu beritahu kepada anda, Sungai Rajang ya. Tun Abdul Razak Hussein, Perdana Menteri Malaysia kedua, beliau adalah pengerusi Majlis Keselamatan Negara, mengisytiharkan bahagian ketiga, just now I drew right, the kawasan ketiga ini sebagai Rajang Area Security Command, RESCOM, atau Pemerintahan Keselamatan Kawasan Rajang pada 26 Mac 1972 berikutan ancaman komunis. Boleh faham sayang? Can understand? So mereka menjadikan bahagian ketiga Sungai Rajang ini sebagai kawasan yang mereka nak melihara daripada ancaman komunis. So apa state government buat? So kita punya state government Sarawak ini, Ketua Menteri Sarawak dilantik sebagai pengarah operasi negeri dalam RESCOM dan menyelaraskan fungsi dan juga aktiviti pasukan keselamatan dengan pejabat awam dan juga kawasan RESCOM. So kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri melalui RESCOM merupakan strategi yang berjaya memulihkan serta mengekalkan keselamatan dan keamanan di bahagian tengah Sarawak. Pada tahun 1995, RESCOM dibubarkan dan semua operasi keselamatan di Sarawak diselaras di bawah KMN. What is MKN? Majlis Keselamatan Negara. Boleh faham? So Sarawak ni apa masalah sayang? Sarawak ni dia ada masalah apa? Communist attack. Komunis. So kawasan yang mana yang menjadi ancaman kepada mereka? Ni ada Sungai Rajang. Yes. So Sungai Rajang. yes, itulah bahagian ketiga Sarawak atau dikenali sebagai Rajang Area Security Command. So mereka mengisytiharkan satu this one dikenali sebagai Pemerintahan Keselamatan Kawasan Rajang. And negeri pula, the state minister atau Ketua Menteri Sarawak dilantik sebagai pengarah operasi and dia telah menyelaraskan fungsi dan aktiviti pasukan keselamatan dengan pejabat amam dan juga kawasan RESCOM. And RESCOM telah kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan memulih dan menjaga keamanan. And finally, pada tahun 1995, RESCOM telah dibubarkan dan semua operasi keselamatan di Sarawak diselaras di bawah MKN, Majlis Keselamatan Negara. So, kita nampak ini adalah semasa Tun Razak Hussein.
Nah, semasa pemerintahan anak beliau, iaitu semasa Najib Tun Razak, kita ada masalah di Sabah. Boleh faham? So ingat, untuk Sarawak ini adalah masalah ancaman komunis semasa Tun Razak. Nah, untuk Sabah, kita ada ancaman daripada pencerobohan pengganas komunis daripada Kesultanan Sulu. So two different ya. Nah, kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah, kerjasama kedua-dua kerajaan menubuhkan Eastern Sabah Security Command atau ESCOM. Kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah, ekoran pencerabahan pengganas dari Kesultanan Sulu di Kampung Tandawuk, Lahad Datu, Sabah. Boleh faham sayang? Can understand? So, misi ESCOM adalah bagi meningkatkan keselamatan kawasan Timur Sabah daripada sebarang ancaman melalui kerjasama strategik antara agensi kerajaan. So, ESCOM bertanggungjawab mengawasi keselamatan 10 daerah di pantai Timur Sabah. So, 10 daerah. What are the daerah? Anda boleh nampak, cikgu tunjukkan. Ini daerah dia. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alright, so kita ada 10. Okay. So we got Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Tawau dan juga Sempurna. So ini adalah 10 daerah yang dikenal pasti adanya ancaman daripada Kesultanan Sulu. You know why or not? Do you know why? No. Okay. You see, tadi cikgu terangkan kepada anda tentang Sarawak. Correct or not? Okay. Here. Tadi cikgu terangkan tentang Sarawak. Correct or not? Ini pula adalah Sabah. Okay, Sabah ni, dulu, the whole Sabah bilik siapa sayang? Kita belajar form 3. Raja Filipin. Before that sayang. Raja Filipin. Siapa kata Raja Filipin? Not Raja Filipin sayang. President. It's not milik dia. It is a part of Kesultanan Sulu. Now you see, Sabah, ini adalah area Sabah. The whole Sabah is actually belongs to Sultan Brunei. Boleh faham? Kesultanan Melayu, Brunei yang kawal Sabah. Okay. In the year of 1704, berlaku pemberontakan yang dikenali sebagai pemberontakan Pulau Cermin. Okay. Pemberontakan ini telah tersebar dari kawasan utara sehinggalah ke timur, this whole area. Boleh fahamkah? So all these people yang berada di bawah Sabah ini, mereka menuntut kemerdekaan daripada Brunei. They don't want Brunei and they want kawasan ini diambil oleh ketua bebas. So they want to form their own country. So when kita punya Brunei cannot control, datanglah kita punya Raja Sulu. Raja Sulu ni, Kesultanan Sulu datang dan tolong and settle the problem. So by the year of 1704, the problem is settled. Bila problem ni settle, Sultan Brunei hadiahkan kawasan ini kepada Sultan Sulu. Can you understand? Nah, sejak daripada tahun 1704, Sulu dibahagikan kepada Sabah dibahagikan kepada 2 kesultanan. Ini adalah di bawah Brunei, yang ini pula di bawah Sultan Sulu. This is kawasan Sulu, Filipina, yang ini kawasan kita punya Sabah. Boleh faham sayang? Can you understand? So that happened pada 1704. Nah, kemudian 1787 and 1789, 88 apa yang berlaku adalah datang satu company yang dikenali sebagai SBUB. Remember SBUB? Syarikat Borneo Utara British. When you are form 5, form 2, you orang belajar form 2 pula. Form 3 you orang belajar. Ingat ke? So SBUB membeli the whole, mempajakkan the whole area. SBUB pajakkan the whole area and mereka memerintah sehinggalah Japan datang, iaitu semasa Perang Dunia
Dua. After Perang Dunia Kedua, SBUB serahkan the land kepada British. Sebenarnya tanah tu milik siapa? Siapa yang punya? The blue color land is belongs to who? James Bukit. Gainsborough Sarawak sayang. This is another one, SBUB. Syarikat Borneo Utara Sabah is under SBUB. Gainsborough is Sarawak. This is Sabah. Sabah was under SBUB. Boleh faham? So, Yes, sir. SBUB telah serahkan kepada British. Nah, bila British ni dia kata dia nak serahkan kepada Malaysia. So bila diserahkan kepada Malaysia and Malaysia is formed, apa yang berlaku, Sulu people are fighting and they want back the land. Boleh faham? So that's why perkara ini telah bangkit sekali lagi semasa pemerintahan kita punya Najib Tun Razak. So that's why kita boleh nampak kita ada pencerobohan pengganas daripada Kepulauan Sulu. Boleh faham kah? And Boleh. so daripada itulah Eskom telah mengawasi keselamatan 10 daerah di pantai timur Sabah yang dikenali sebagai Eastern Sabah Security Zone atau zon keselamatan kita punya timur Sabah. Kewujudan Eskom untuk menambah baik aspek keselamatan membuktikan komitmen kerajaan pada setiap peringkat dalam usaha mengembalikan semula ketenteraman demi kesejahteraan rakyat. Now, so this is the one kita belajar. Pengerusi Eskom adalah Perdana Menteri Malaysia. Pengerusi jawatan kuasa adalah kita punya, inilah pemantau. So ini adalah jawatan kuasa Eskom, Ketua Menteri Sabah. Kita ada pegawai eksekutif dan juga komander. So inilah kawasan dia ya. Now, so faham yang tu sayang? So far boleh faham? And now Boleh. okay, we are at the final bab 4.4, final bahagian bab 4. Apakah faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan? There are two faktor yang mengukuhkan persekutuan. Satu, kita punya perlembagaan. Nombor dua adalah kerjasama atau penyelarasan antara kerajaan, persekutuan dan negeri. So, one of the main reason yang mengukuhkan sistem kita adalah undang-undang kita. So, undang-undang kita adalah perlembagaan persekutuan ya. Nah, keluhuran perlembagaan mengukuhkan persekutuan. Perlembagaan PP artinya perlembagaan persekutuan. What is perlembagaan sayang? Perlembagaan adalah undang-undang kita. Boleh faham? Fahamkah? Faham, cikgu. Okay, now. So anda boleh nampak kita punya undang-undang is very strong, correct? Betul kan? Kita punya undang-undang, siapa yang paling tertinggi undang-undang negara kita? Who is the highest authority? Agong kah? Yang di-Pertuan Agong kah? Atau Perdana Menteri kah? Siapa yang paling tinggi authority dia? Yang di-Pertuan Agong. No. Zaman darurat yang di-Pertuan Agong sayang. Tapi negara kita, orang yang Yang now Perdana Menteri, right? bukan. I don't know. That's It was the one. like Now a people chapter are confused before. sayang. Our country people are Parlimen aja. no. Who is the highest authority? The highest authority in our country is our law. We bow down to the law. Law is the highest one. Can you understand? Nobody is higher than our law. Kita punya law inilah perlembagaan persekutuan. Dah boleh nampak. Perlembagaan persekutuan diangkat sebagai undang-undang tinggi bagi mentafsir prinsip persekutuan dan pentadbiran negara. So who is the highest authority? Halo? Halo? Siapa? Cik, dia undang-undang, cik. Perlembagaan. Remember, perlembagaan persekutuan. Our law is the highest authority. Now we are having problem because of the curfew.
You see, kalau tak ada curfew, you know what is curfew, right? What is curfew, Amira? What's happening in our country now? Lockdown. Aduh, Amira, budak ni. Okay, see here. Darling, our negara sedang berada dalam kawasan apa? Masa apa kita? Darurat. Darurat. Zaman darurat ini, orang yang berkuasa adalah yang di Pertuan Agong. Only pada masa darurat. Boleh faham? Kalau masa biasa, nothing happen in the country, our perlembagaan persekutuan is the highest authority. Boleh faham? Yang di Pertuan Agong pun Boleh. tidak berkuasa, Perdana Menteri pun tidak berkuasa. Whatever action they both want to do, they have to follow the law. Boleh faham sayang? They have to follow the perlembagaan persekutuan. So, perlembagaan persekutuan kita ini amat penting. Nobody is higher than law in our country. Do you know that? Can our Perdana Menteri boleh buat apa saja dia suka ke? Boleh dia buat? Dia boleh buat, No. tapi on end of the day dia akan ditangkap dan dia akan dinaikkan ke mahkamah. Betul kan? Betul atau tidak? Betul. Betul, sama. Yang di Pertuan Agong pun, kalaulah, we don't know. Kalaulah yang di Pertuan Agong buat masalah, and he also do, beliau juga akan dihadapkan di mahkamah khas. Can understand? So ini membuktikan who is the highest authority. Our law is the highest authority. Can understand, darling? Betul lah. Okay. It's sama dengan sistem kita di England. Queen is the highest authority or the law of England is more higher? Queen nampak je ketua, tapi Queen cannot do anything without the law. Can understand? So itu dia kita punya highest authority. Alright. So yang mengukuhkan sistem persekutuan kita adalah first one, keluhuran perlembagaan mengukuhkan persekutuan. So perlembagaan Malaysia it's very strong. So that's why dia boleh kukuhkan persekutuan. How we buktikan? Perlembagaan persekutuan dianggap sebagai undang-undang tertinggi bagi mengiktiraf, mengtarikh prinsip persekutuan dan pentadbiran negara. Undang-undang yang digubal oleh Parlimen dan DUN tidak boleh bertentangan dengan peruntukan persekutuan. Dan Parlimen dan DUN tidak boleh menggubal undang-undang yang bercanggah antara satu sama lain. Dan perlembagaan persekutuan juga menjadi rujukan utama apabila berlaku ketidakselarasan antara undang-undang persekutuan dan undang-undang negeri. Perkara 75 persekutuan, perlembagaan persekutuan menyebut bahawa mana-mana undang-undang negeri yang tidak selaras dengan undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan hendaklah mengatasi undang-undang negeri. So they don't use undang-undang negeri, they follow the undang-undang persekutuan. Nah, prinsip keluhuran perlembagaan yang dijunjung ini mengukuhkan sistem persekutuan negara kita. Boleh faham? Boleh? Boleh. Okay. And then penyelarasan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. How they work together. Nah, penyelarasan pentadbiran dibuat oleh kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri melalui 3 badan. We call it as Majlis Mesyuarat Menteri Besar dengan Ketua Menteri dan majlis yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan dan majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan. So they are 3 bahagian. Nah, mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri, this very very important. If anything happen like recently we got meeting, correct or not? Betul kan? Sebelum mereka mengisytiharkan darurat, apa berlaku? Apa berlaku sayang? Mesyuarat tergempar. So what happened? What happened? Mesyuarat tergempar and then mereka mengambil keputusan, correct or not? So this is the first one, iaitu mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri. Mesyuarat dipengerusikan oleh Perdana Menteri serta dihadiri oleh Menteri Besar dan juga Ketua Menteri dan membincangkan pelaksanaan suatu dasar yang diputuskan oleh kerajaan.
So this is the first one before COVID. This is bila tarikh sayang? 17 Mac. Tapi satu kesilapan yang besar. Mana semua orang ada pakai mask tak? Seko pun tak pakai mask. All the menteri kita. Okay. This was 17. Ini adalah di seluruh negara bagi mengawal wabak coronavirus atau COVID-19. And then kita ada majlis khas. Majlis khas ni kita ada 3 majlis. Majlis Kewangan Negara, Majlis Tanah Negara, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan. Okay, and the final one, kita ada majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan. These two, saya akan buat next class because now I got another class. Can or not? And tolong habiskan latihan buku mentor anda and also your blue color book because bab ini sudah habis. Minggu depan saya akan buat latihan itu, kemudian kita akan masuk kepada bab 5. Bolehkah? Can Chair. Boleh. Okay, see you. Bye guys. Yang datang Bye, pukul Chair. 6 kelas, Lavani and Sanjay, if you're free, you can join this class, yeah? Amira, you're coming for this class, right? Pukul Yes. 6 class, you're coming? Yeah. All right, okay. I will send the link. Okay, see you guys. Bye-bye. Okay, thank you, Chair. Baca. Bye-bye. Yes.